Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Soalan saya nombor 4 untuk Mosti. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Rahimah Macang. Tuan Di-Pertua, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bertanggungjawab dalam merencanakan kajian penyelidikan dan inovasi teknologi baru dalam memastikan misi nasional negara mencapai matlamatnya. Dalam tempoh rancangan Malaysia ke-9, RMK 9, tugas pembangunan adalah fokus kepada memanfaatkan sains, teknologi dan inovasi sebagai pemacu utama dalam meningkatkan keupayaan negara memperoleh dan menggunakan pengetahuan serta menggalakkan inovasi. Keutamaan akan diberi kepada penyelidikan dan pembangunan yaitu R&D dengan izin yang berorientasi pasaran dan meningkatkan kadar pengkomersialan hasil R&D. Ini berbeza dengan matlamat di bawah rancangan Malaysia ke-8 di mana fokus adalah kepada R&D sahaja. Sehubungan dengan ini, di bawah rancangan Malaysia ke-9, Mosti telah menyediakan dana sains dengan izin Science Fund dan dana pembangunan teknologi atau dengan izin Teknofund bagi meneruskan rantaian nilai kepada penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan. Adalah dimaklumkan bahwa jumlah peruntukan sebenar bagi Science Fund dan Teknofund selepas semakan kajian separuh panggal rancangan Malaysia ke-9 dalam masing-masing sebanyak ringgit Malaysia 550 juta dan ringgit Malaysia 680 juta. Jumlah ini adalah berbeza dari peruntukan asal seperti yang dibangkitkan oleh yang berhormat dari Pak Macang. Tuan dan Pertua, buat masa ini masih terlalu awal untuk memaklumkan success stories bagi program Science Fund dan Teknofund kerana program ini baru dilaksanakan pada awal rancangan Malaysia ke-9 dan lazimnya tempoh pelaksanaan sesuatu projek R&D memakan masa selama 2 atau 3 tahun. Bagi Science Fund sebenarnya ada program-program yang melibatkan 5 tahun, khususnya yang melibatkan dengan molekul biologi dengan izin. Untuk makluman oleh yang berhormat sekalian, sehingga November hanya 8 projek di bawah Science Fund yang berstatus siap daripada 2.504 projek yang telah diluluskan. Manakala 128 projek Teknofund yang telah diluluskan masih dalam proses pelaksanaan. Hasil pencapaian 8 projek Science Fund yang telah siap termasuklah 21 penerbitan di peringkat antarabangsa kebangsaan, pendaftaran 2 copyright, 2 anugerah telah diperolehi di peringkat nasional dan 8 graduan ijazah lanjutan telah dihasilkan. Menyentuh tentang keupayaan dan kisah-kisah kejayaan sukses stories dengan izin R&D negara semenjak RMK 8 hingga kini melalui pembiayaan dan dana Intensification of Research in Priority Areas ataupun ERPA, yaitu seterusnya telah dibagi 2 kepada pecahan kepada Science Fund dan Teknofund. Sebanyak 148 projek telah dikenal pasti berpotensi untuk dikomersialkan. Daripada jumlah ini, sebanyak 179 paten telah didaftarkan dan 53 projek telah dikomersialkan. Seluruhan penerbitan di peringkat antarabangsa dan kebangsaan adalah sebanyak 3.557. Selain itu, sebanyak 361 anugerah dari dalam dan luar negara telah berjaya diperolehi sebagai pengiktirafan kepada usaha-usaha R&D tempatan. Dari sudut pembangunan modal insan dalam bidang sains dan teknologi, ERPA telah melahirkan seramai 1.692 graduan ijazah lanjutan, di mana 74% merupakan graduan di peringkat sarjana atau Master of Science dengan izin. Manakala baki 26% adalah graduan ijazah kedoktoran atau dengan izin PhD. Terima kasih. Yang mau Macang. Terima kasih Datuk Yang Pertua, terima kasih jawapan Yang Berhormat Menteri. Yang saya faham ialah Teknofund ini satu dana untuk bantu syarikat-syarikat persendirian bekerjasama dengan penyelidik-penyelidik tempatan bagi mengkomersialkan hasil-hasil R&D. Dari makluman yang saya terima daripada researcher atau penyelidik Bapak Menteri, apakah Kementerian sedar bahawa dalam menguruskan dana ini terdapat masalah dalam bentuk kelancaran tadbir urus dan pemantauan penggunaan dana bagi mencapai kejayaan yang memuaskan? Secara khusus yang saya maksudkan ialah terdapat keadaan di mana geran di bawah Teknofund telah diluluskan oleh kementerian, tetapi penyelidik yang bekerjasama dengan syarikat tak dapat bayaran atau lambat, dan ini menjejaskan kerja-kerja penyelidikan mereka.
Dan walaupun yang Mohd Menteri sebut bahawa bajet itu telah dikurangkan, tetapi angka 550 dan 600 juta itu masih signifikan. Dan research ini bukan kita bermula dalam keadaan vacuum. Lama sebelum Teknofund dan Science Fund ini diwujudkan, kerja research telah pun berjalan. Jadi bolehkah Yang Berhormat Menteri terangkan apakah produk-produk berteknologi termaju yang telah dihasilkan dan dibiayai melalui Teknofund ini, serta namakan syarikat-syarikat yang mengkomersialkan teknologi sedemikian. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Dr. Macang. Pertama saya ingin sentuh apa yang telah dibangkitkan mengenai dengan kelembatan bayaran dan seterusnya. Saya hanya maklumkan bahwa perkara ini sebenarnya tidak harus wujud kalau ada pun dari segi isolated cases dengan izin. Setiap tahun pihak kementerian memproses bagi Teknofund khususnya kita memproses misalnya pada tahun ini Science Fund 5.000 bagi 3 tahun yang lampau dan sekedar 2.500 yang telah pun diluluskan. Ini jumlah bukan sedikit, ya begitu banyak. Dari segi Teknofund, permohonan bagi 3 tahun yang lalu 705 dan sekedar yang telah pun diluluskan adalah kira-kira 170 ataupun 37%. Dalam mempercepatkan pemprosesan, pihak kementerian telah pun meningkatkan amalan-amalan dan pada kira-kira 2 tahun dulu dia memerlukan kira-kira 6 minggu untuk memproseskan daripada permohonan sampailah kepada kelulusan. Setakat ini kita sedang berusaha untuk melakukan penggunaan ICT supaya kebanyakan pemprosesan itu dan maklumat oleh para pemohon boleh diperoleh secara online. Dan cadangan kita ialah supaya kita boleh memberi laporan balik kepada pemohon dalam tempoh 21 hari. Dan ini dalam proses percubaan mengikut sistem-sistem ICT yang sedang dijalankan. Saya ingin maklumkan bahawa memang ada kes-kes tertentu tapi tidak banyak yang mana mengkali pembayaran itu ada lewat, tapi itu bukan dari segi masalah kementerian. Seringkali ada masalah dalam syarikat tersebut, khususnya jika shareholder bertukar dan juga milestone tertentu yang kita tetapkan tidak dapat di fulfill oleh pihak syarikat. Sebab bila kita luluskan, biasanya pembayaran itu mau 3 kali. Dari segi advance, dari segi milestone pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kalau ada kes-kes tertentu, bolehlah pihak syarikat ataupun institusi penyelidikan itu menghubungi pihak kementerian. Dari segi kes-kes tertentu, syarikat-syarikat terlampau banyak untuk disentuh. Bagi tahun 2008 saja, misalnya pemohon adalah 151. Bagi 2008 ini, setakat ini, 73 telah pun diluluskan yang menggunakan dana kira-kira 655.000. Pihak Yang Berhormat saya beri bakal syarikat-syarikat dan teknologi yang telah pun dalam proses pengkomersialan bagi sektor-sektor tertentu. Hanya mengatakan bahawa dia melibatkan tidak kurang daripada 5 kluster dari bioteknologi, ICT, industrial teknologi, daripada situ space dan juga apa kita sebut science core seperti meteorologi, chemistry dan seterusnya.